Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Izzuddin bin Muhammad Asri, 276027, pelajar daripada PACE UUM Johor Bahru. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang mengenai catering Dapur Pak Maon. Dapur Pak Maon merupakan perniagaan milikan tunggal yang telah didaftarkan pada awal bulan Julai 2013, di mana ia menjalankan aktiviti catering di sekitar Pekan Benut, Pontian dan bandar-bandar sekitarnya. Syarikat Dapur Pak Maon telah dilakukan secara sambilan pada tahun 2009 lagi. Sepanjang tempoh itu, pengusaha telah memberi perkhidmatan catering untuk pelbagai majlis yang diadakan oleh penduduk sekitar. Daripada pengalaman yang ada ini, Pak Maon mendapati catering merupakan satu perniagaan yang berpotensi kerana terdapat banyak permintaan. Seperti mana yang diketahui umum, wanita hari ini terlibat dengan pekerjaan sepenuh masa sama dalam sektor awam maupun swasta. Mereka tidak mempunyai waktu untuk memasak sendiri sekiranya mahu mengadakan majlis-majlis seperti kenduri, doa selamat, kenduri arwah dan jamuan hari raya. Malahan pada hari ini, semangat gotong royong ataupun semangat kenduri telah berkurangan kerana masing-masing sibuk dengan pekerjaan dan kekurangan tenaga kerja untuk membuat persiapan dan memasak untuk kenduri kendara. Oleh itu, kebanyakan orang yang akan mengambil perkhidmatan catering untuk menyenangkan kerja mereka dan mempunyai peruntukan kuasa membeli untuk berbuat begitu. Permintaan perkhidmatan catering itu juga sangat banyak di pejabat untuk majlis seperti mesyuarat, majlis perpisahan, majlis keraian dan kursus-kursus dalam perkhidmatan awam. Walaupun di setengah jabatan ada kantin dan kafeteria, namun lazimnya penganjur lebih gemar untuk mendapatkan perkhidmatan catering dari pihak luar untuk mengubah cita rasa. Latar belakang perniagaan. Nama perniagaan adalah Dapur Pak Maon Catering, di mana didaftarkan di nombor 10A Kampung Parit Dahlan, 8220 Benut, Pontian, Johor. Juga beroperasi di alamat yang sama, di mana tarikh perniagaan telah didaftarkan pada 13 Julai 2013. Aktiviti perniagaan Dapur Pak Maon adalah penyewaan kerusi meja, kanopi, memberikan sewaan peralatan buffet dan PA system. Perniagaan ini adalah milikan tunggal, modal permulaannya adalah sebanyak RM30,000. Skop perniagaan. Aktiviti perniagaan. Di antara aktiviti utama yang dijalankan oleh perniagaan ini ialah menyedia dan membekalkan makanan dan minuman kepada majlis kenduri perkahwinan di sekitar kawasan Benut dan kawasan-kawasan seperti Air Baloi, Sanglang, Tanjung Piai, Kukup dan Bandar Pontian. Begitu juga membekalkan makanan dan minuman pagi khusus-khusus yang dianjurkan oleh pihak Pejabat Pelajaran Daerah Pontian, Maktab Rendah Sains Mara Pontian, Institut Kemahiran Belia Negara Air Baloi dan Kolej Matrikulasi Pontian. Produk dan perkhidmatan. Menyediakan minuman pagi, minum petang dan makan minum mengikut permintaan pelanggan, menghantar tempahan ke destinasi yang diminta dan menyediakan semua kerja di majlis jamuan. Potensi perniagaan. Berdasarkan kepada perkembangan semasa masyarakat tempatan, khususnya orang-orang Melayu yang beragama Islam, menggunakan kesempatan cuti sekolah yang panjang dan cuti minggu untuk mengadakan majlis perkahwinan. Oleh sebab kesuntukan masa, kerja mudah tanpa perlu banyak kerja, masyarakat kita hari ini akan membuat kenduri dengan menggunakan perkhidmatan catering. Begitu juga dengan permintaan khidmat makan dan minum bagi kursus dan mesyuarat oleh pihak pendidikan daerah Pontian, MRSM dan sebagainya. Masyarakat tempatan biasanya menilai kemampuan dan perkhidmatan yang diberikan seperti dari segi kecekapan, keenakan kualiti, harga kebersihan, kelancaran bagi sesuatu majlis atau jamuan yang diadakan. Gaji dan anggaran. Terdapat 5 orang pekerja dalam syarikat ini, iaitu pengurus, tukang masak, pembantu am. Iaitu pengurus sebanyak 1 orang, tukang masak 1 orang, pembantu am sebanyak 3 orang. Gaji yang ditawarkan kepada pengurus adalah RM1,800, di mana tukang masak pula RM840 dan pembantu am pula RM360, di mana jumlah kesemuanya adalah sebanyak RM4,110 untuk sebulan. Belanja pengurusan pula adalah belanja untuk gaji pengurus, gaji pekerja, KWSP dan SOKSO, telefon, utiliti, alat tulis dan urusan pejabat, perjalanan dan pengangkutan kerajaan dan keraian dan promosi, pelbagai perbelanjaan, iaitu dianggarkan sebanyak RM4,640. Anggaran untuk jualan 3 tahun. Di sini disediakan anggaran daripada bulan Januari sampai ke bulan Disember untuk 3 tahun, di mana tahun pertama jumlah yang disasarkan adalah sebanyak RM222,000, di mana tahun kedua pula meningkat sebanyak RM233,100 dan tahun ketiga dianggarkan keuntungan naik sebanyak RM244,200. Kumpulan sasaran. Perniagaan ini merancang mensasarkan perkhidmatannya kepada keseluruhan penduduk yang ada di tempat-tempat seperti berikut. Kawasan pasaran adalah seperti kawasan sekitar Pekan Benut, Air Baloi, Sanglang, Api-Api, Parit Masjid, Bandar Pontian, Rambah, Teluk Kerang, Tanjung Piai, Rengit, Perpat, Parit Yasin, Parit Markom, Parit Betak, Parit Jamal, Parit Mengkuasa dan kebanyak kawasan adalah kawasan sekitar di daerah Pontian. Saiz pasaran adalah saiz pasaran boleh dikira dari saiz pasaran boleh dikira dari potensi jualan yang boleh diperoleh dari tempahan catering oleh penduduk tempatan dan pejabat, di mana bila dikira jumlah penduduk mempunyai sebanyak 60,000 orang.
Diandaikan sebuah rumah ada 5 orang, jadi 60,000 bagi 5, iaitu penghuni di kawasan daerah Pontian adalah sebanyak 12,000 rumah. Diandaikan 10% daripada penghuni rumah tersebut akan menggunakan perkhidmatan catering sekurang-kurangnya sekali setahun dengan jumlah tempahan untuk 100 orang pada harga RM10 satu kepala, maka jumlahnya adalah 10%. Jadi dianggarkan adalah sebanyak RM120,000 untuk setahun dan RM10,000 untuk sebulan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuna Amira binti Muhammad Amin bernombor matriks 2759886 dari UMPS Johor Bahru. Hari ini saya akan memberi penerangan mengenai fungsi kepimpinan dapur Pak Maon. Kepimpinan bermaksud fungsi hubungan dan motivasi manusia yang melibatkan proses untuk mempengaruhi dan menggunakan kuasa untuk membuat sesuatu kumpulan bekerja. Selain itu, kepimpinan juga bermaksud memerintah, mengarahkan, memotivasi, melaksanakan atau menggerakkan. Seterusnya ialah peranan dan fungsi kepimpinan. Pemimpin melaksanakan pelbagai fungsi kepimpinan yang membawa kepada kecemerlangan, keberkesanan dan kecekapan organisasi. Pemimpin adalah seorang yang mengemudi hala tuju dan strategi organisasi. Seterusnya saya akan memberi penerangan mengenai peranan dan fungsi kepimpinan. Yang pertama ialah menetapkan wawasan dan hala tuju organisasi. Pemimpin akan memandang kehadapan dan menetapkan wawasan, hala tuju dan strategi jangka pendek dan jangka panjang organisasi setelah mengambil kira pelbagai faktor dalaman dan luaran termasuk kelemahan dan kekuatan organisasi. Yang kedua ialah mengerah sumber manusia ke arah hala tuju organisasi. Pemimpin akan memastikan pekerja melaksanakan kerja secara rutin tetapi berupaya berkomunikasi dan mempengaruhi mereka supaya percaya, taat dan sanggup bekerja keras dengan mengerah dan mengutilisasikan segala sumber dan peralatan yang ada. Yang ketiga ialah memupuk motivasi pekerja. Pemimpin akan menjadi inspirasi terhadap usaha mempertingkatkan motivasi, moral, komitmen dan semangat pekerja dengan melaksanakan pengurusan sumber manusia yang memberi peluang meningkatkan kemahiran serta pembangunan kerjaya. Seterusnya yang keempat ialah mengenal pasti pekerja yang berpotensi tinggi. Pemimpin akan mengenal pasti pekerja-pekerja yang berpotensi dan mempunyai kualiti kepimpinan supaya boleh dijadikan pelapis untuk menguruskan organisasi. Peranan dan fungsi kepimpinan yang terakhir adalah menetapkan pusingan kerja. Pemimpin akan memastikan penempatan dan pusingan kerja yang strategik perlu dilaksanakan di dalam organisasi sebagai persiapan untuk pekerja yang berpotensi tinggi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syawal Hasanul bin Abdullah 276-227, pelajar daripada UMPS Johor Bahru. Di sini saya akan menerangkan tentang pengorganisasian berkaitan dengan dapur Pak Maon. Pertamanya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan dan juga pengagihan sumber manusia dan juga sumber bukan manusia yang ada di dalam organisasi untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan supaya organisasi dapat mencapai matlamatnya. Organisasi ini diterajui oleh seorang pengurus dan dibantu oleh 3 orang pengurus bahagian, yang mana mereka menyelia dan menyelaras 5 orang pembantu am dan juga seorang tukang masak.
proses bahan mentah untuk dimasak. Seterusnya, masakan perlu dipastikan kualitinya sebelum dihantar kepada pelanggan. Semasa majlis, pembantu am perlu menghidangkan makanan dan juga melayan tetamu. Setelah selesai majlis, mereka perlu mengemas dan juga mencuci peralatan yang digunakan untuk dibawa pulang dan disimpan untuk digunakan di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umaruddin bin Muhammad alias 276077 daripada UUM PES Johor Bahru. Di kesempatan ini, saya ingin membentangkan berkenaan pengawalan yang bersangkut paut dengan syarikat Dapur Pak Maun Catering Sdn Berhad. Pengawalan bermaksud proses mengawal aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar adalah selaras dengan jangkaan piawaian dan matlamat. Seterusnya adalah kepentingan pengawalan. Pengawalan penting bagi tujuan syarikat sentiasa konsisten supaya kesempurnaan tugasan dan objektif konsisten dan juga memastikan pekerja Dapur Pak Maun patuh polisi dan peraturan. Jenis kawalan terbahagi kepada dua iaitu dalaman dan luaran. Dalaman berkaitan ciri pekerja yang positif, manakala luaran adalah kawalan sistem pentadbiran formal. Sebagai contoh, pekerja akan diberikan bonus jika cemerlang. Seterusnya, kaedah kawalan yang terbahagi kepada tiga iaitu awalan, semasa dan selepas. Contoh awalan adalah stok bahan mentah mencukupi, memenuhi piawaian dan berkualiti, tenaga kerja yang cukup, manakala semasa adalah pekerja mematuhi prosedur standard kerja dan pemantauan berterusan. Akhir sekali adalah selepas. Ianya lebih tertumpu kepada penghasilan produk akhir dan penilaian akhir seperti feedback customer ke atas kualiti makanan, kebersihan dan kelancaran majlis. Seterusnya, sistem kawalan berkesan iaitu strategi perkhidmatan seperti sedia terima teguran, menyediakan makanan yang halal, makanan berkualiti, sihat dan memenuhi cita rasa. Aspek kebersihan persekitaran dan diri juga diambil kira. Di bawah sistem kawalan berkesan juga terdapat strategi pemasaran seperti promosikan syarikat melalui risalah dan kad perniagaan, penawaran harga yang berpatutan dan pemilihan kawasan yang strategik.